tingkap-tingkap rumah tau. Yang mana tingkap-tingkap ni boleh nampak dalam lah. Nampak lah rumah tu gelap, lepas tu ada langsir, macam tu kan. Si Azman ni perasan seperti ada seseorang yang sedang berdiri dan selak langsir tengok ke arah luar tingkap. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Tak lah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi, bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Sebelum saya memulakan video kita pada hari ini, saya sebenarnya nak mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada semua sahabat-sahabat Sembang Kopi, yang mana tarikh 31/8 ni adalah tarikh yang sangat penting bagi kita semua dan juga negara kita, yang mana 66 tahun negara kita telah pun merdeka. Okey, dan diharapkan negara kita akan jadi negara yang terus maju ke hadapan. Begitu juga dengan kita semua daripada segi mungkin orang kata kehidupan kita, pemikiran kita, okey, semakin maju ke depan seiringlah dengan peredaran waktu. Dan 31/8 ni juga tarikh yang penting bagi diri saya sebab hari ni okey, hari ni telah pun genap setahun saya mengendalikan orang kata channel Sembang Kopi ni, yang mana saya mulakan pada 31/8 tahun lepas. 0 subscriber, kosong, dan pada waktu tu saya terfikir ada ke orang nak tengok kan. Saya bercerita dan alhamdulillah lah setelah setahun di sinilah Sembang Kopi 6,000 subscriber dengan usaha yang saya lakukan, dengan sokongan yang anda berikan serta keizinan daripada Yang Maha Esa ataupun Allah Ta'ala. Sembang Kopi berada di mana Sembang Kopi berada sekarang. Alhamdulillah, saya sangat-sangat hargai. Okay? Untuk video kita pada kali ini, seperti biasa saya akan kongsikan beberapa kisah seram kepada anda semua. Tapi sebelum saya memulakan kisah, suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Azman. Yang mana Azman ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia melalui sebuah rumah kosong yang usang yang terletak di kampung dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Azman bagi tahu yang dia ni tinggal di Pekan Pahang. Okey, dan kisah ini melibatkan sebuah rumah, yang mana rumah ini dulunya didiami oleh seorang nenek tau, yang digelar di dalam email sebagai Nek Mi. Dan Nek Mi ni selepas saja suami dia meninggal dunia, dia tinggal di rumah tu seorang diri. Dia ada anak, tapi anak-anak dia semua dah kerja kat luar. Tahu dah kerja mungkin di luar Pahang ke dan sebagainya lah. Dan anak-anak dia ni pun dah lama tak balik ke kampung. Okey, memang kesian lah. Kisah ni menyeramkan dan juga ada part yang sedih lah pada saya. Yang mana Azman ni setiap hari kalau dia nak pergi ke kebun, dia ada satu kebun orang kata
kebun kelapa sawit tau. Betul-betul belakang kawasan rumah Nek Mi ni. Jadi dia memang akan melalui lah tepi rumah Nek Mi. Okey, hari-hari setiap pagi kalau dia nak pergi kerja, dia akan bawa bekal yang mana mak Azman ni akan bekalkan macam sarapan ke apa kan, lauk ke, masak lebih bagi pada Nek Mi ni untuk Nek Mi makan. Sebab mak si Azman ni dah menganggap Nek Mi ni seperti kakak dia sendiri. Okey, dan rutin ni berlaku hari-hari lah. Azman ni dalam perjalanan nak pergi kebun, dia berhenti sekejap rumah Nek Mi, dia akan bagi salam kan. Assalamualaikum Nek Mi. Assalamualaikum. Nanti dengar suara Nek Mi ni dekat dalam rumah yang mengatakan, Waalaikumsalam. Nak, kau dah balik? Macam tu. Jadi Nek Mi ni akan keluar dekat pintu dan nampak, oh Man, maaf Man, ingatkan anak Nek Mi tadi. Dia cakap macam tu. So Azman akan cakap, tak Nek, ni nak hantar makanan, nanti Nek makan ya. Okey. Dia pun bagi, Nek Mi ni masuk dalam, Azman ni terus pergi kebun. Dan bila si Azman ni balik pada petang, pada waktu petangnya, lalu depan rumah Nek Mi ni, dia akan nampak Nek Mi ni akan duduk betul-betul dekat tangga tau, termenung jauh, mungkin memikirkan anak-anak dia lah. So Azman akan tegur, Nek Mi dah makan belum? Dah makan dah, Nek Mi masak tadi. Okey, Man balik dulu ya. Okey, Azman ni pun akan balik ke rumah. Dipendekkan cerita, Nek Mi ni meninggal dunia. Meninggal dunia tau. Yang mana waktu Nek Mi ni meninggal, anak-anak dia balik lah, menangis dan sebagainya. Dan Azman ni dia ada perasaan marah, betul tak? Dan dia curahkan rasa kekecewaan dia tu kepada anak-anak si Nek Mi ni tau. Dia kata, ke mana korang kan? Kenapa lama tak balik? Mak korang tunggu, hari-hari aku balik daripada kebun, mak kau duduk dekat tangga rumah kau ni, tunggu korang balik. Macam tu lah dia marah anak-anak Nek Mi ni. Anak-anak Nek Mi hanya mampu diam dan nangis je. Mungkin dia menyesal lah kan, dengan apa yang dia dah tahu dia buat salah kan. So tak apalah, selepas saja Nek Mi ni meninggal, Azman cakap berlega cerita dekat kampung dia ni, yang mana orang kampung melalui rumah Nek Mi akan ternampak seperti susuk tubuh Nek Mi ni yang sedang duduk di tangga rumah dia. Dan Azman ni memang tak percayalah. Dia kata dia tak percaya sebab pada dia Nek Mi ni adalah orang yang baik. Kenapa nak kena timbul cerita-cerita, contohlah kan, hantu Nek Mi ni apa semua. Tak payahlah kan, orang tu pun dah selamat. Pada dia macam tu lah. Dan pernah berlaku satu kejadian seram yang mana benda ni berlaku selepas 2 bulan Nek Mi ni meninggal dunia. Okey, yang mana pada hari tu Azman ni nak pergi kerja. Dia pergi kerja akan naik motor lah, biasalah kan, motor dekat kampung je. Dan hari tu dia tak boleh bawa motor sebab adik dia nak guna motor dia tau. Adik dia ada sebuah kereta, tapi kereta pada waktu tu breakdown. Dan pada hari tu juga adik dia ada temu duga kerja. So pada dia kesian lah kan dekat adik dia. Benda tu penting kot, temu duga kan. So dia kata pakailah motor dia. Tak apalah, dia jalan kaki je. Sebab rumah dia dengan rumah Nek Mi ni tak jauh pun. Jadi dia jalan sikit lah kan. Okey, dia pun jalan pergi kerja. Dia tak bawa bekal lah sebab Nek Mi pun dah tak ada kan. Dia jalan pergi ke arah rumah Nek Mi ni dan kemudian lalu tepi rumah Nek Mi. Okey, kejadian yang pertama ni yang mana bila Azman melalui, orang kata tepi rumah Nek Mi ni, dia akan melalui tingkap-tingkap rumah tau. Yang mana tingkap-tingkap ni boleh nampak dalam lah. Nampak lah rumah tu gelap, lepas tu ada langsir, macam tu kan. Si Azman ni perasan seperti ada seseorang yang sedang berdiri dan selak langsir tengok ke arah luar tingkap. Menyebabkan bila dia nampak daripada anak mata dia, dia terus pandang tau. Apa benda tu kan. Bila dia pandang je, dia tengok langsir tu sebenarnya elok je, tergantung, dan kemudian tak ada sesiapa yang berada di tingkap pada waktu tu. Menyebabkan Azman ni hanya terfikir yang mungkin tersalah nampak lah kan. Tak ada apalah tu. Dia pun pergilah ke kebun, buatlah kerja macam biasa. Pada hari tu juga ramai tau, orang kata, bukan ramai lah, mungkin ada 2-3 orang pekerja-pekerja si Azman ni, orang Indonesia, tak dapat datang kerja sebab ada hal mungkin. Jadi Azman ni buatlah kerja dengan hanya beberapa orang yang tinggal lah. Jadi dia balik tu, biasanya dia balik petang, tapi kali ni dia balik agak senja. Yang mana dia pun berjalan kaki daripada kebun kan, jalan dan kemudian melalui tepi rumah Nek Mi ni. Dia kata lalu dekat tingkap macam tak ada apa-apalah. Bila dia melalui je dekat kawasan tangga, yang mana lepas tingkap akan nampak ada pintu rumah yang sengit dan kemudian ada tangga tau. Waktu dia melalui ni, Azman
ternampak daripada anak mata dia, ataupun terperasan lah daripada anak mata dia, seperti ada satu susuk tubuh yang menyerupai Nek Mi sedang duduk di tangga. Dan kemudian bila dia ternampak tu, dia tak toleh tau. Dia kata dia tak toleh, dia hanya pejamkan mata dan dia kata astagfirullahalazim. Dia kata macam tu. Mungkin pada dia ini adalah gangguan sebab Nek Mi dah tak ada dah kan. So dia pun jalan melepasi tangga ni. Dan waktu dia berjalan ni, dia kata dia terberhenti istighfar panjang dia sebab dia terdengar daripada arah tangga ni yang mengatakan, "Nak, kau dah balik?" Macam tu. Jadi bila dia terdengar tu, dia terberhenti tau. Astagfirullahalazim. Dia pun jalan, sambung jalan. Dan kemudian dia dengar lagi, Nak, kau dah balik?" Tapi suara ni bukan semakin jauh. Dia dengar suara ni seolah-olah berada betul-betul dekat sebelah dia. Jadi si Azman ni hanya berjalan je. Dia berjalan je. Dia tak lari. Dia berjalan sampai tu dia istighfar. Dan dia dengar suara tu. Nak, kau dah balik? Nak, macam tu tau. Dia pun terus berjalan balik ke rumah. Dan kemudian dia ceritakan benda ni kepada mak dia. Dan mak dia kata, tak apalah, just orang kata apa, tak payah endah lah kan. Tak payah ambil peduli lah. Mungkin ini adalah satu gangguan. Yelah, dah beredar dah pun kan. Dah berlega-lega cerita berkenaan dengan susuk tubuh Nek Mi ni, dekat tangga apa semua. Dan jin ataupun syaitan ni, dia ambil orang kata kesempatan lah menyerupai. Konon-kononnya Nek Mi ni menyantu kat situ. Sedangkan Nek Mi dah selamat dah pun dekat alam sana kan. Ini hanyalah gangguan jin dan syaitan lah pada saya. Cuba nak menimbulkan fitnah. Betul tak? Tapi pada Azman dia kata pengalaman ni sangat seram lah. Sebab mula-mula dia nampak daripada orang kata anak mata dan dia just endahkan je. Dan bila dia terdengar suara tu, Nak, kau dah balik kan, dia kata dia memang kenal suara tu. Sebab hari-hari dia hantar makanan. Hari-hari Nek Mi ni akan keluar daripada, sebelum keluar daripada pintu dia akan cakap, Nak, kau dah balik? Macam tu kan. So dia memang kenal dengan suara ni. Cuma kali ni suara tu seolah-olah macam sedang bersedih. Tahu suara tu seperti sedang bersedih, macam nak kau dah balik, macam tu. Tapi bila Azman kata orangnya dah tak ada, suaranya ada, seram lah kan, takut lah. Cuma saya respect lah sebab Azman ni, dia kata dalam mimpi dia tak lari, dia just jalan dan istighfar dalam hati. Mana Encik Azman ni adalah seorang yang berani. Okay? Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Azman. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Alfi. Yang mana Alfi ni bukan berasal daripada negara kita lah. Dia daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja di sebuah stesen minyak. Stesen minyak di kawasan Sumatera Barat. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Alfi bagi tahu yang dia ni bekerja dekat situ dah lama dah, hampir 5 tahun. Okey, dan pernah berlaku satu kejadian yang mana ada seorang perempuan yang dikatakan dalam email ni adalah seorang perempuan yang dah mungkin bekerja lah, dah berumur, meninggal ataupun mati dekat dalam tandas stesen minyak dia ni. Dan didapati perempuan ni keguguran tau. Banyak ada darah dan kemudian adalah bayi dan sebagainya kan. Polis datang, jadi kes polis, kes besar lah waktu tu. Dan selepas saja kejadian ini ataupun insiden ini, berlaku banyak kisah gangguan di tandas tempat dia bekerja ni. Mana tandasnya adalah tandas perempuan. Ramai pekerja-pekerja yang bila melalui kawasan belakang nak pergi ke tandas lelaki akan terdengar macam ada suara. Macam ada suara seperti perempuan sedang menangis, ada suara perempuan sedang menjerit, sampaikan dia orang terkejut. Bila melalui terkejut, tengok dekat dalam tandas rupanya tak ada sesiapa. Macam itulah. Dipendekkan cerita, pada hari yang dimaksudkan, si Alfi ni cakap dia ni
berjaga di luar. Bukan dekat kaunter lah, dia jaga kat luar. Bila ada kereta sampai, dia akan tolong isi minyak macam tu. Dan tiba-tiba waktu dia tengah tolong orang isi minyak ni, dia ternampak ada seorang perempuan yang berlari daripada arah tepi stesen minyak ni meluru ke arah dia. Menyebabkan Alfi ni dia tanya, kenapa mbak? Kenapa mbak? Itu kan. Mungkinlah dia cakap macam tu. Kenapa mbak? Dan perempuan ni cakap, mas tolong mas, dekat toilet ada perempuan menangis. Pintunya terkunci. Dia cakap macam tu. Menyebabkan Alfi ni terus macam, iya ke? Dia kata dia pun pergi ke arah orang kata tandas ni kan. Bila masuk je dekat tandas ni, dia kata memang ada 3 pintu. Satu pintu yang dah tertutup kunci. Jadi dia pun kata, buka, tolong buka. Siapa dekat dalam ni? Buka. Okey ke? Encik okey ke? Macam tu kan. Dia ketuk. Tapi perempuan ni just menangis tau. Dan Alfi kata, dinding ni bukan dinding yang kita boleh ngendap tengok. Tak boleh. Dia dinding dia sampai atas. Dan pintu dia ni pula bukan pintu yang jenis pakai duit shilling boleh buka, tak. Dia ada kunci dia. Sebab dia tombol pintu yang lock daripada dalam tu tau. Jadi dia pun lari pergi ke arah dalam kedai ni. Kemudian dia cakap dengan dia punya supervisor, nak kunci tandas. Ada perempuan menangis dalam tandas, cakap tu. Dan supervisor terkejut. Terus supervisor dia ambil kunci bagi pada dia. Dia ambil kunci tu, dia lari terus pergi ke tandas belakang. Dan kemudian ada 2 orang perempuan tau, yang seorang duduk dekat depan pintu tandas, seorang lagi duduk dekat pintu besar lah, pintu keluar kan. Dia pun masuk dan dia kata, tunggu. Dia pun buka kunci pintu ni. Dan kemudian bila dia tolak pintu ni, buka besar-besar, dia terkejut dan menyebabkan 2 orang perempuan yang berada dalam tandas ini lari keluar. Sebab apa? Dia nampak dalam tandas tu tak ada orang, tapi di bahagian lantainya penuh dengan darah. Penuh dengan darah tau. Dan bila si Alfi ni nampak je benda tu, dia kata, alamak. Dia terus bagi tahu pada dia punya orang kata supervisor. Dan supervisor dia kata, nak tak nak kau kena jiros lah kan, basuh lah. So dia kata, okey lah, tak apa. Dia buat. Benda ni berlaku malam Dan dia pun ambil lah pipe apa semua kan. Dia pun jiros darah tu, masukkan dekat lubang air kan. Dan dia kata darah tu sangatlah banyak. Dekat mangkuk tandas ada darah. Seperti ada orang yang cedera dalam tandas tu. Tapi sebenarnya dalam tandas tak ada orang. Dan selepas saja dia cuci darah ni apa semua. Dan dia kata bila dah selesai je, dia nak berjalan lah menuju ke arah keluar balik semula kan. Keluar daripada tandas. Dan bila dia keluar, dia pusing ke arah belakang untuk tengok di dalam tandas ni. Dan dia sangat terkejut. Ada titisan darah yang seperti mengikuti dia keluar pintu. Titisan darah ni seolah-olah macam panjang lah. Titik-titik kan sampai depan pintu. Seolah-olah macam darah ni datang daripada dia. Dan dia pun tengok, ada darah ke kan? Tengok, tak ada. Dia jiros lagi, buang kan. Dan selepas daripada kejadian ni, sekiranya ada lagi lah macam suara tangisan ke apa ke, diorang just dah faham lah, ini adalah gangguan. Memang tak ada orang dalam tandas tu pun. Cuma sebelum ni ada suara tangisan, tapi pintu tandas ni semua terbuka lah. Cuma malam tu tak tahu kenapa pintu tu terkunci, seolah-olah macam ada orang kunci daripada dalam. Tapi bila si Alfi ni ambil kunci, buka, dalam tu sebenarnya tak ada orang. Dan lantai dipenuhi dengan darah. Tak tahulah datang daripada mana. Itulah pengalaman seram misteri yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Alfi. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Nurin. Yang mana Nurin ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia sedang belajar di sebuah universiti yang terletak di negara kita. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Nurin bagi tahu yang kejadian seram ini berlaku sewaktu dia masih lagi sedang menyambung pelajaran lah. Di kolej mana dia tak bagi tahulah, cuma dia kata di negara kita. Dan dia biasalah bila kita sambung belajar apa semua, kita akan duduk di asrama, betul lah, asrama ataupun hostel lah, kita panggil sebagai hostel. Dan dikatakan warden hostel ni ada bagi tahu
ada satu bilik, yang mana bilik ni kalau ikut sejarah dia lah, ada perempuan yang mati gantung diri dekat dalam bilik tu. Dan bilik ni pula dikatakan betul-betul pintunya berhadapan dengan pintu bilik Nurin. Cuma Nurin ni tinggal dalam bilik tu berdua lah, bukanlah dia seorang kan. Dan dia memang jenis, orang kata dia memang penakut. Dia kata dia sangat-sangat penakut. Dan dia memang tak nak tengok pun apa yang ada dalam bilik tu ke apa ke, sebab dikatakan dalam bilik tu dah tak ada katil apa semualah, kosong. Ada orang kata cleaner yang akan masuk bersihkan, dan kemudian keluar akan tutup pintu. Macam tu. Pintu dia tak berkunci tau. Okey, ada banyak orang kata sin-sin gangguan yang mana setiap malam, okey, waktu di tengah tidur, seakan-akan macam terdengar ada suara kerusi. Ada suara kerusi yang seolah-olah macam dihempas dengan kuat. Datang daripada dalam bilik tu. Tapi semua orang tahu dalam bilik tu memang tak ada orang tinggal kan. Jadi semua orang just endahkan je. Dan pernah berlaku yang mana rakan kepada Nurin ni, waktu tu hari hujan tau. Jadi dia malas nak jemur baju dekat ampayan dekat bawah. Dia pun just gantung je dekat tingkap bilik yang dikatakan berhantu ni. Dan kawan si Nurin ni seolah-olah macam mungkin dia tak terlalu percayalah dengan benda-benda tu. Dia jemur baju dekat dalam tu, dan waktu dia angkat pada belah petangnya, angkat, dia memang tak kena gangguan apa-apa. Tapi selepas daripada tu dia demam. Dia demam lama tau. Dia pun tak tahu kenapa. Mungkin secara kebetulan ke, dia pun tak pastilah. Dan pernah juga berlaku yang mana si Nurin ni, dia cakap dia baru balik daripada makan malam bersama dengan rakan-rakan dia. Dia berdua pada waktu tu berjalan pergi ke arah bilik dia. Dan kemudian buka orang kata kunci pintu bilik ni. Waktu dia nak masuk, dia nak tutup pintu kan, dia akan menghadap keluar kan. Menghadap keluar, dia terperasan di bahagian bawah pintu ni seolah-olah macam ada bayangan seseorang yang sedang mundar-mandir di dalam bilik tu. Dikatakan ada cahaya daripada luar bilik ni, yang mana mungkin ke arah tingkap dia ke kan. Jadi nampaklah macam ada bayang-bayang ataupun kelibat sesuatu yang sedang mundar-mandir dekat dalam bilik. Tapi Nurin just endahkan je. Pernah berlaku satu kejadian yang mana dia ni pada waktu tu petang tau, dia main telefon. Okay, dia kata dia buka pintu bilik dia dan kemudian sambil tu dia pegang telefon lah. Entah macam mana telefon dia ni jatuh, dan kemudian kaki dia tertendang telefon ni, masuk melalui bawah pintu ke dalam bilik tu. Dan Nurin ni dia cakap, Allah, aduh, kenapa boleh termasuk dalam bilik ni, dia cakap kan. Sudah nak tak nak dia kena buka. Memang pintu tak kunci, tapi dia kan macam saya kata tadi, dia penakut. Jadi dia memang tak nak tengok dalam bilik tu sebenarnya. So nak tak nak, housemate ataupun roommate dia pun tak ada, dia terpaksa lah ambil. Jadi dia kata okey lah, tak apalah. Dia pun tutup pintu bilik dia, dia kunci, dan kemudian dia buka perlahan-lahan. Perlahan-lahan tau. Buka perlahan-lahan pintu bilik ni. Yang mana bila dia buka je, tak ada apa-apa dekat dalam bilik tu, melainkan ada satu meja berada betul-betul di tengah-tengah bilik, dan atas meja ni ada satu kerusi. Atas meja dia ada satu kerusi, betul-betul bawah kipas shilling. Si Nurin ni kata tak tahu kenapa ada seketul meja dengan kerusi kat situ. Dia nampak telefon dia, dia ambil, dan kemudian dia pelik. Dalam bilik ni dikatakan ada cleaner kan yang bersihkan, tapi berabuknya lain macam, dia kata. Macam seolah-olah tidak pernah dikemas. Mungkin cleaner ni just masuk wayang je lah kot kan, macam kemas, padahal dia tutup. Yelah, bilik tu pun tak ada orang duduk. Dan waktu si Nurin ni masuk, dia kata dia seriau lah. Dia rasa seram lain macam dalam bilik tu kan. Macam ada satu aura yang negatif dalam bilik tu. Dia pun ambil telefon dia dan kemudian keluar, tutup pintu macam biasalah. Selang beberapa sem lepas tu, dia pun dah pindah, orang kata, asrama kan. Nanti budak junior akan duduk situ, dan dia pula akan berpindah ke blok lain, dan tak ada lagi lah gangguan. Cuma gangguan yang pada dia agak pelik adalah bunyi kerusi. Mula dia tertanya, dalam bilik tu katanya kosong, tapi kenapa ada bunyi kerusi macam dihempas, betul tak? Lepas tu, siapa yang mundar-mandir dekat dalam bilik tu yang dia nampak daripada bawah celah pintu ni? Dia pun tak pasti benda tu.
Boleh pula lah telefon dia tu tertendang masuk dekat dalam bilik tu kan. Nah, itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Nuri ni. Dia tak bagi tahu kat kolej mana, dekat negeri mana. Saya puas tanya juga kan, kat mana. Nak tahulah, dapat tahu dekat mana pun okey lah. Dapatlah saya tambah dalam cerita ni kan. Tapi dia kata, tak adalah, ini kisah waktu saya belajar. Benar ataupun tidak, jangan terlalu percaya. Macam saya kata pada awal video, kisah ini, kisah yang saya sampaikan ni anggap jelas sebagai satu hiburan. Okay? Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Douglas. Yang mana Douglas ni adalah seorang lelaki berbangsa Chinese dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang pernah berlaku kepada diri dia sewaktu dia berada di kedai milik dia sendiri. Okey, kisah dia berbunyi begini. Okey, Douglas cakap yang dia ni ada buka satu kedai menjual barang-barang elektrik. Yang mana kedai dia ni terletak di Melaka tau. Dan dalam kedai dia ni macam biasalah, ada macam mesin basuh, ada peti ais, ada TV, ada blender, macam tu, barang-barang yang macam tu lah. Okey. Dan dia pun tak menyangka yang dia boleh terkena gangguan seperti ini. Okey. Yang mana pernah berlaku, dia kata, yelah benda ni berlaku malam. Kedai elektrik pula tak macam kedai baju, tak macam kedai sebeneka. Setiap masa boleh katakan ramai orang kan. Ada hari mungkin ramai, ada hari memang orang kata kurang lah customernya. Okay. Benda ni berlaku satu malam yang mana pada waktu tu Douglas ni dia berada di bilik dia tau. Yang mana dia ada satu bilik di bahagian belakang ruangan kedai ni. Ada meja dan kemudian ada monitor CCTV di setiap kedai. Lepas tu dekat dalam kedai dia ni pula hanya ada 3 orang pekerja. Tapi pada waktu tu ada 2 orang je sebab seorang keluar untuk membeli makanan. Dan dia pun tengok daripada CCTV ni, dia tengok memang customer memang tak ada lah. Ada pun seorang mundar mandir dan seorang customer dia attend. Ikut tahu customer ni terangkan. Tapi dekat bahagian lain ada seorang lagi dia punya staff ni duduk dekat kaunter bayaran ni, yang mana dia sedang memegang telefon. Dan pada waktu tu Douglas cakap dia menganggap yang budak ni tengah main game. Sebab macam ralat sangat tau, main macam fokus dengan telefon tu. Dan bila Douglas tengok budak ni main telefon, dia tak nampak ke ada customer dekat depan dia ni? Macam tu. Sebab di depan budak ni ada satu susuk tubuh perempuan yang berdiri betul-betul pandang ke arah budak ni yang sedang main telefon ni. Dan dia kata, customer ni tengok engkau main telefon. Macam tu lah Douglas cakap kan. So dia kata, tak boleh jadi ni. Dia nak keluar lah untuk marah orang kata pekerja dia ni. Bila dia keluar, dia melalui satu lorong dan kemudian terus masuk ke orang kata kawasan kedai ataupun ruangan kedai ni. Masuk je, pergi terus ke arah kaunter dan dia tengok hanya ada pekerja dia seorang je. Jadi dia pun cakap, hey, you main telefon, punyalah fokus sangat main telefon. Ada customer depan you tadi pun you tak perasan. Dia cakap macam tu kan. So budak ni macam pelik. Mana ada bos? Tak ada orang lah. Saya je yang ada kat kaunter ni. Mana ada orang? Tadi ada satu customer I nampak daripada CCTV berdiri betul-betul depan you tau. You jangan macam ni. You nak kerja, you kerja betul-betul. Dia cakap macam tu lah. So pekerja dia kata, mana? Saya tak nampak ada orang lah. Dia cakap kan, saya seorang je. Budak ni macam mempertahankan lah yang dia tak nampak. Kalau ada customer, dah tentu dia letak telefon dia. So Douglas ni tetap juga cakap yang tak ada. Lepas ni you kena buat kerja betul-betul. Jangan nampak customer you buat tak tahu je. So Douglas pun masuk lah, berjalan lah untuk pergi ke bilik dia balik semula. Pekerja dia ni muka macam confused tau. Apa yang berlaku ni? Mana ada orang kan? Macam tu lah mungkin. Si Douglas pun jalan pergi ke arah orang kata bilik dia, yang mana daripada ruang kedai ni kena melalui satu lorong straight pergi ke arah tandas. Tandas staff lah. Dan kemudian sebelum tandas ni ada satu pintu yang menghala ke bilik dia. Okay, dia pun masuk, duduk balik kat bilik dia. Dia pun tengok dekat CCTV memang ada pekerja dia seorang je. Okay. Dan kemudian dia pun perhati dekat orang kata CCTV yang lain, yang mana seorang lagi pekerja dia ni memang tengah attend satu customer. Okay, so dia kata dia ni memang ada kat sini. Budak ni kerja main-main, dia kata macam tu. Dan tengah dia tengok dekat monitor CCTV ni, Douglas cakap dia nampak dekat satu
ruangan yang mana ada satu susuk tubuh perempuan yang dia nampak dekat kaunter tadi, tapi berdiri. Jadi bila Douglas ni tengok betul-betul, dia kata, perempuan ni berdiri dekat lorong. Ini pintu tandas. Yang ini kan pintu bilik dia kata kan. So maknanya bila dia keluar pintu ni, pandang ke kiri, dia nampak lah susuk tubuh tu kan. Dia kata, customer ni macam mana boleh masuk sampai ke dalam ni? Dia pun bangun daripada kerusi dia, berjalan pergi ke arah pintu. Dan kemudian dia tengok, pandang je, tak ada. Memang tak ada orang, kosong lorong ni. Dan kemudian dia pandang ke sebelah kanan, pintu tandas, tak ada orang juga. Dia pelik tau. Dia patah balik, dia pergi dekat monitor CCTV, dia tengok perempuan tu masih ada di lorong tu. Menyebabkan si Douglas ni keluar daripada pintu bilik. Dia pandang lagi sekali cepat-cepat, tapi memang tak ada orang. Dia keluar terus, pergi dekat orang kata staff dia yang duduk dekat kaunter. Dia kata, you mari sekejap. Dia cakap macam tu. Kenapa pula bos? Sini, mari, saya nak tunjuk you satu. Okey. Budak ni pun ikutlah dia pergi kat bilik dia. Dan kemudian Douglas tunjuk, you nampak tak ni? Dia tunjuk dekat dalam CCTV tu kan. CCTV tu dekat lorong ni dah tak nampak apa-apa lah. Dah tak ada perempuan ke apa, tak ada. Lepas tu dia tengok dekat CCTV yang lain pun tak ada. Jadi dia pun cakap dengan pekerja dia, tadi I nampak ada satu perempuan duduk depan you waktu you main game. I cakap ada customer kan tadi kan. I nampak ada customer. Tak adalah bos, tak ada customer, saya tak nampak pun. Dengar dulu, saya mau cerita, dia kata. Lepas je I masuk dalam bilik, I nampak perempuan tu dekat sini dekat, betul-betul dekat lorong depan bilik I ni, dia kata macam tu. Tapi bila I tengok tak ada orang. So pekerja dia kata, bos buat cerita-cerita seram pula ke malam-malam ni? Bukan, betul, I nampak, dia cakap macam tu. Lepas tu waktu dia tengah cakap dengan pekerja dia nampak ada satu customer masuk dalam kedai dia lah. So dia kata, dah tak apalah, you pergi attend tu customer. Okay, pekerja dia pun keluar. Dia nampak lah pekerja dia ni pergi kat customer tu, bercakap apa semua kan. Dia terduduk dan dia terfikir, apa yang dia nampak tadi kan. Dia kata, ini mestilah ghost lah, dia kata kan. Dia terlihat lain ni ghost lah, bukan orang lah. Sebab benda tu ada dalam CCTV, tapi bila dia tengok dekat lorong tu, sebenarnya lorong tu tak ada apa-apalah. Nasib baiklah benda tu tak timbul dekat depan bilik dia ke. Kalau tak, lain pula jadi cerita ni kan. Itulah pengalaman seram. Gigi berumah tu, astagfirullahaladzim. Minta maaf sambung balik. Okay. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Douglas. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Mariza. Ataupun dia bagi tahu dalam email, boleh gelar dia sebagai Riz. Kawan-kawan dia panggil dia Riz. Yang mana Riz ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia menginap di sebuah homestay yang terletak di Kuala Selangor. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Mariza bagi tahu yang dia pergi ke Kuala Selangor ni sebab ada event keluarga. Yang mana ada kenduri lah. Jadi dia ni tinggal di luar Selangor. Jadi bila dia datang ke orang kata Kuala Selangor ni, nak tidur dekat rumah keluarga yang buat kenduri ni penuh kan, saudara mara lain balik. So disebabkan keluarga dia ni, dia dengan keluarga abang dia, mak ayah dia, ada orang tong-tong lah, sewa satu homestay yang mana homestay ni berdekatan dengan pantai. Jadi dalam masa dia orang kata pergi kenduri ni, dapatlah healing tepi pantai apa semua kan. Okey, dan Mariza kata pernah berlaku satu malam yang mana dia orang ni buat makan-makan biasa je, goreng-goreng nugget, macam tu tau. Yang dia orang makan betul-betul dekat depan rumah ni. Yang mana dia duduk dekat depan rumah ni dengan suami dia. Lepas tu abang dia ada isteri apa semua kan, buat sambil tu makan apa semua. Sambil menghadap pantai ni, Mariza dia punya mata ni tertarik dengan satu pokok bunga.
Yang mana dia kata, cantik lah pokok bunga ni. Dia cakap tu kan, ini kalau tanam dekat rumah bagus ni kan mak kan. Dia cakap dengan mak dia. Lepas tu mak dia kata, kau ni, kau tahu tak tu pokok bunga apa tu? Pokok apa mak? Ni pokok bunga kemboja, tahu tak? Dia kata macam tu. Oh iya ke? Bunga kemboja ni selalu orang tanam dekat tanah kuburan. Jarang lah orang tanam dekat depan rumah. Ini pun tak tahulah kenapa homestay ni tuan dia tanam dekat depan rumah. Dan satu lagi, pokok bunga kemboja ni salah satu bunga, ataupun bunga kemboja ni adalah salah satu bunga yang disukai oleh makhluk halus. Dan dia ada juga guna bunga ni untuk macam upacara lah yang melibatkan benda-benda mistik ni. Ini saya tak pasti dia tulis dalam email. Ini apa yang dia tulis dalam email, mak dia cakap. Saya tak pastilah benda ni betul ataupun salah. Anda boleh tanya pada orang yang lebih pandai Dan bila Mariza dengar macam tu, dia kata, lah, betul ke mak? Jadi kau jangan tanam kat rumah, bahaya, dia kata. Kan ada yang menyinggah kat pokok, dia cakap macam tu kan. Mak ni. Betul kali dia orang pun macam terdiam sekejap lah, sambil tu makan kan. Okey, dipendekkan cerita, pada malam tu dia orang dah lepak dalam rumah apa semua, dan kemudian suami dia dah masuk bilik tidur apa semua kan. Dan dia pun bawa anak dia masuk dalam bilik. Okey, tidurkan anak dia, dan kemudian dia pergi ke arah dapur, berbual dengan mak dia, berbual dengan isteri abang dia apa semua kan, berbual. Lepas tu bila dia masuk dalam bilik, dia cari telefon dia. Sebab dia kata, mana telefon aku nak kunci jam ni, besok nak bangun awal kan. Jadi dia cari-cari tak ada. Mana pergi telefon? Lepas tu dia teringat, tadi telefon anak dia main. Tak apalah, dia carilah. Dia cari. Dia tanya anak dia pun dah tidur kan. Cari tak ada. Berjalan, pergi kat dapur, tak ada. Lepas tu dia pun berjalan dan dia nampak dekat bahagian ruang tamu ada 2 sofa tau. 2 seater dengan 3 seater. Macam tu. Dan telefon tu betul-betul dekat kerusi yang 2 seater ni. Menyebabkan si Mariza dia kata, kat situ telefonnya. Okey, tak apalah, dia pun pergi ambil. Dan di belakang, orang kata di belakang kerusi 2 seater ni, ada satu tingkap yang menghala ke depan rumah. Jadi bila dia ambil telefon, dia pun pergi dekat plug lampu, dia tutup lampu. Waktu dia tutup lampu, kan nampak dekat bahagian luar kan, betul-betul nampak pokok bunga tu tau. Di pokok bunga ni seolah-olah macam ada satu kain putih yang sedang tergantung dekat pokok ni. Pokok bunga ni tau. Menyebabkan si Mariza ni terus pergi dekat arah tingkap. Mula dia pergi ke arah tingkap, dia nak tengok apa yang kain putih apa ni kan. Dia terfikir macam tu. Kalau saya lah, kalau saya dah tak adalah saya pandang, saya terus balik bilik kan. Tapi dia nak tengok. Dia pun pergi ke arah tingkap dan kemudian dia selak langsir ni sikit kan untuk tengok kain apa tu. Waktu dia selak ni, kain tu betul-betul terbang menghala ke arah dia, ke arah tingkap ni. Menyebabkan dia kata dia terus macam lepas langsir ni, lari dia pergi ke arah bilik ni. Dan kemudian waktu sampai bilik, buka je pintu dan dia nak tutup pintu bilik ni. Bayangkan korang bayangkan, dia nak tutup pintu bilik, dia pandang ke depan, susuk putih tu dah betul-betul dekat dengan pintu bilik dia. Dan apa yang Mariza tulis dalam email, apa yang dia nampak satu susuk tubuh seolah-olah macam Kak Pon. Dengan rambut yang panjang seolah-olah sampai ke lutut, dan kemudian depannya adalah baju putih. Muka memang tak nampak lah. Waktu ni dia kata dia tutup pintu dan dia menjerit suami dia bangun kan. Suami dia bangun. Lepas tu suami dia cakap kenapa. Dia kata ada pon kan. Pon tu dekat luar, dekat depan pintu bilik. Suami dia kata betul ke? Dia kata kan. Suami dia pun buka pintu. Anak dia bangun menangis tau, sebabkan dengar suara Mariza ni menjerit kan. So bila suami dia buka pintu, suami dia nampak ayah dia, ayah Marizan lah, dah keluar daripada pintu bilik dia. Lepas tu abang dia pun dah keluar pintu bilik. Dia kata, kenapa dengan tu Riz, kenapa? Tak, dia kata dia nampak tu kan, Kak Pon kan. Astaghfirullahalazim, dekat mana? Tak tahulah, tak apalah, besok-besok lah saya tanya. Yang si Marizan dah menggigil lah, takut. Malam tu dia tidur, dan kemudian selang daripada hari tu, diorang pun bercerita, dan Mariza ni pun cerita apa yang berlaku kan. Meremang lah bulu roma semua kan. Sebab benda tu mula-mula terbang ke arah tingkap. Dia pun lari kan, dia tak pandang belakang. Sampai saja dekat depan pintu, buka pintu. Biasalah kita nak tutup pintu, kita akan pandang ke luar pintu kan. Benda tu betul-betul dah dekat sangat dengan pintu. Seolah-olah kalau dia lambat tutup tu, benda tu dah sampai depan pintu lah. Aduh.
Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Mariza. Okay. Berkenaan dengan pokok bunga ni tadi, macam saya katalah, saya tak tahu betul ataupun tidak. Kalau yang mana yang tahu, boleh tinggalkan dekat ruangan komen dekat bawah. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang saya buat video yang terbaru ni, saya banyak terberhenti. Tengah-tengah cerita berhenti. Pandanglah, kadang-kadang anak mata saya macam lari kan. Sebab saya sebenarnya baru pindah, orang kata sebelum ni bukan pindah rumah. Sebelum ni saya buat studio saya ni di bilik tengah tau. Rumah saya ni ada 3 bilik. Bilik tengah ni saya buatkan jadi studio, dan kemudian anak saya dah besar sikit kan, jadi nak jadikanlah tu bilik dia. Saya pindahkanlah studio ke bilik belakang. Bilik belakang ni dekat dengan dapur, dan kemudian ada satu tingkap yang mengalir ke belakang rumah. Belakang rumah saya ni pula ada hutan tau. Hutan, dan kemudian selang daripada hutan ni ada kubur Cina. Itu apa yang ni lah. Jadi bila saya buat video kat belakang ni, banyak lah yang saya macam kadang-kadang terdengar macam ada bunyi benda bergerak macam tu daripada belakang rumah. Kadang-kadang saya macam terdengar macam dalam bilik ni. Dan pernah berlaku satu kejadian just saya nak kongsi je lah. Saya tengah buat video, tengah recording ni, recording, tiba-tiba saya nampak dekat tepi saya, dekat dinding, ada cicak tau. Besar cicak tu. Saya cakap, besar ni cicak kan. Saya pun dah naik goyang kat, alamak. Terus saya cari reset. Saya keluar daripada bilik ni, pergi ke arah dapur, carilah reset. Dan kemudian bila saya pergi dekat arah, orang kata, dinding ni, cicak ni macam lari tau, masuk dekat belakang kotak. Saya pun dengan berani alihkanlah, keluarkanlah kotak-kotak ni, dan kemudian nak spray lah kan. Cicak tu tak ada lah. Puas saya cari mana dia pergi, sebab cicak tu besar kan. Kalau dia keluar, mestilah saya nampak, ataupun dia lari ke mana-mana mesti saya nampak. Tapi memang tak ada. Saya dah alihkan kotak, alihkan plastik apa semua, memang tak ada. Walau adakah itu ada betul-betul cicak ke ataupun jelmaan jin, saya pun tak pasti. Sebab bilik belakang ni pun jarang digunakan sebelum ni. Just wife saya buat jemur baju je lah kat dalam bilik ni kan. Dan sekarang ni ada studio lah. Saya mengharapkan bila bilik tengah ada anak saya, bilik ni saya buat studio. Jadi tak adalah, bilik ni ada orang lah kan. Jadi tak adalah macam ada benda yang boleh duduk ke apa. Jadi tu je lah, nak kongsi lah. Sebab nanti kan korang pelik pula, pasal Anip ni asyik cerita kan, nanti pandang sini lah, pandang tepi lah. Kadang-kadang saya terdengar macam ada bunyi bergerak, tapi bila saya pandang tak ada. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.